Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Faddaltukum 'alal 'alamin. Baik, pada ayat ke-122 sebelum kita masuk pada penceritaannya, ada beberapa tempat yang suka untuk saya sentuh sikit. Okey, yang pertamanya adalah pada huruf zal. Huruf zal apabila dia mati. Okey, huruf zal, bahkan bukan huruf zal je, kita tengok zal, ain dekat sini huruf-huruf mati Zal, ain, nun dan mim. Uzkuru ni'mati an'amtu alaikum. Okey, kita pernah sebut sebelum ni bahawa antara kecacatan dalam kita membaca Al-Quran, lahan, walaupun dia tidak mengubah makna Al-Quranul Karim, tapi dia mengurangkan kesempurnaan dalam kita nak membaca Al-Quranul Karim. Okay, sedangkan bila kita nak membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, iaitu kita menjaga sebutan-sebutan hurufnya, sifat-sifat hurufnya, kita menjaga panjang dan pendeknya. Lalu antara kecacatan ataupun kekurangan yang biasa terjadi apabila kita membaca Al-Quran ialah kita melantun pada huruf-huruf yang tidak sepatutnya melantun. Okey, contohnya pada huruf zal. Okey, beza. Ya Bani Israil ladhkuru. Okey, uzkuru. Okey, ni tak ada lantunan, tapi yang banyak terjadi adalah Ya Bani Israil, sin pun sama. Israil ladhkuru banyak. Wa idh qala, nampak, wa idh qala rabbuk udhkuru, ada seolah-olah ada tambahan bunyi huruf i dekat belakang tu. Okey, zal tu ada tambahan huruf i dekat belakang. Okey, begitu juga pada huruf sin, ain. Mungkin ain ni kurang sikit sebab kita bagi tenaga pada ain. Ain dia keluar daripada kerongkong, daripada halq. So huruf-huruf yang keluar daripada halq ni kita kena bagi tenaga supaya dia dapat keluar dengan jelas. Okay, dan bila bagi tenaga ni jaranglah berlaku ada lantunan, namun dia tak mustahil. Ni'mati, saya tak nak ni'matiyal lati. Okay, jangan bagi ada lantunan. Begitu juga pada perkataan an'amtu alaikum. Ni an'am tu kita bagi fokus lebih sikit. Sebab apa? Perkataan ini juga datang dalam surah Al-Fatihah. Okey, siratal ladzina an'amta. Cuma beza baris lah dekat ta tu. Okey, namun perkataan yang sama datang, ejaan yang sama, an'am. Nampak? An'amta. Okey, an'amtu dekat sini. Okey, jangan baca an'amtu. Okey, hati-hati daripada kita lantunkannya. Alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Yang lain semua insya-Allah bacaan yang mudah insya-Allah. Okey. Baik. Ayat ke-122 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya Bani Israil. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang Yahudi ini sebagai ya Bani Israil. Sebab apa? Kenapa Allah Ta'ala tak panggil mereka dengan Yahud, sedangkan mereka berbangga mereka sebagai Yahud? Okay, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam situasi ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tengok, Allah Ta'ala sedang memanggil Yahudi yang mana ni? Allah Ta'ala sedang panggil Yahudi yang ada bersama-sama dengan Nabi SAW. Okay, dan Yahudi yang ada bersama dengan Nabi adalah Yahudi yang menolak Nabi SAW. Mereka berhijrah ke Madinah semata-mata nak jumpa Nabi. Tetapi apabila datang Nabi, mereka tolak Nabi SAW kerana hanya satu sebab sahaja, iaitu Nabi bukan berasal daripada Bani Israel. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala gunakan
benda yang sama. Allah Ta'ala kata ya Bani Israel, kerana nak ingatkan semula, wahai Bani Israel, kamu ni datang daripada keturunan Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Kerana Israel ini adalah nama Nabi Ya'qub alaihi salam. Lalu Allah Ta'ala nak ingatkan bahawa susur galur kamu, punca kamu datang ni adalah daripada seorang Nabi yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana Nabi ini menyebutkan dalam, kalau kita tengok ayat yang ke depan sikit, ayat 133, bagaimana Allah Ta'ala menceritakan Nabi Ya'qub alaihi salam ketika saat dia nazak nak meninggal dunia, dia panggil anak-anak dia yang 12 orang faction Bani Israel, Yahudi 12 orang anak dia. Lalu Nabi Ya'qub tanya pada anak dia, apa yang Nabi Ya'qub tanya pada anak dia? Ma ta'buduna min ba'di. Nabi Ya'qub tanya, benda yang paling penting bagi Nabi Ya'qub alaihi salam adalah untuk tahu apa akan jadi pada anak dia dari segi keimanan mereka pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dari segi pengabdian diri mereka pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu pada akhir hayat pun Nabi Ya'qub tetap tanya benda yang sama. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi Bani Israel, Yahudi yang ada bersama dengan Nabi pada waktu itu, untuk ingat balik bahawa wahai Bani Israel, kamu punya asal kamu adalah orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Atuk nenek moyang kamu adalah orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun ada sebahagian mereka yang menentang, yang tak suka pada para Nabi dan Rasul, tapi kamu tetap datang daripada keluarga yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu bagaimana mungkin kamu melakukan apa yang kamu lakukan pada hari ini, menentang orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri hantar dia kepada manusia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ya Bani Israel. Dan panggilan Bani Israel ni pula adalah panggilan yang kita kata panggilan yang lembut. Okey, panggilan yang lembut. Okey, macam kalau kita panggil orang dengan nama dia, orang akan rasa apa ni, panggil nama aku dengan nama penuh ni, orang akan rasa marah. Okey, tetapi bila panggil dengan panggilan wahai fulan ibnu fulan, dengan panggilan manja dia, ataupun panggilan dengan nisbahkan dia pada keluarga dia, kamu yang datang daripada keluarga yang baik-baik ni. So ini adalah panggilan-panggilan yang lembut. Okey, dan begitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ajar pada kita. Walaupun Yahudi ni manusia yang bukan hanya orang biasa Yahudi dengan Nabi SAW, mereka ni daripada awal kedatangan Nabi berusaha bagaimana untuk halang Nabi SAW daripada sampaikan dakwah, dan mereka berusaha bagaimana nak bunuh Nabi SAW. Ini orang Yahudi. Tapi pada masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila nak ingatkan balik, nak ajak mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala guna uslub, cara yang baik. Benda yang sama bila mana Allah Ta'ala hantar Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Allah Ta'ala kata, wahai Musa, wahai Harun, bila kamu nak bercakap dengan Fir'aun, walaupun kita marah, kamu marah macam mana pun dengan Fir'aun yang mengaku Tuhan, tapi bila cakap dengan mereka, qawlan layyina, carilah perkataan-perkataan yang lembut, perkataan-perkataan yang menunjukkan kamu ada rasa kasihan dengan mereka, ada pandangan kamu pada mereka, pandangan rahmah. Okay, bukan pandangan permusuhan, pandangan nak cari gaduh. Okay, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ajar kita benda yang sama, ya Bani Israel. Dan ini yang patut kita terapkan. Di sekeliling kita ni ada orang-orang yang kita nampak dia lari daripada landasan Al-Quran, landasan sunnah. Kita lari daripada panduan agama. Lalu kita nak ajak dia semula. Okay, kadang-kadang bila kita rasa dengan orang luar, mungkin kita cakap dengan bahasa yang lemah lembut. Okay, sebab kita tak kenal dia stranger dengan kita. Okay, kita tak kenal dia tak kenal kita. Lalu bila kita cakap, kita pun guna tuan tak ni. Tapi dengan orang yang kita kenal, kadang-kadang kita tersemangat lebih sikit. Ni tersemangat lebih sikit, menyebabkan kadang-kadang kita guna perkataan-perkataan nada suara yang tinggi, perkataan-perkataan yang ni, menyebabkan orang tu dia bukan dia tak ada kesedaran. Dia ada kesedaran. Setiap orang Allah Ta'ala bagi tahu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam hati setiap orang, dalam jiwa setiap orang ni, dia ada bahagian taqwa dia ada bahagian fujur dia. Okay, kalau kita sentuh dia pada tempat-tempat yang jelas salah, dia akan terasa. Okay, tapi kadang-kadang kerana gaya kita, cara kita yang agak melampau,
Okay? Kita nak keras tak ada masalah, ada tempat kita kena tegas, tapi jangan sampai dia rasa kita sedang melampau pada dia. Okay? Contoh macam anak-anak kita, kita bapa kan, anak kita, isteri kita, kadang kita nak tegur mereka bila buat salah, bila keluar tak menutup aurat dengan sempurna, bila bercakap kadang-kadang cakap dengan perkataan yang tak sesuai kan, budak-budak zaman sekarang dengan perkataan tak sesuai. Lepas tu bila masa dihabiskan dengan perkara-perkara yang kurang berfaedah, lalu kadang kita nak tegur, tapi kita tegur dengan cara marah dia. Sebab apa? Kita rasa kita berkuasa ke atas dia. Lalu menyebabkan orang tu yang nak berubah, anak kita, dia memang nak tunjukkan, mana-mana anak pun dia akan tunjukkan pada ibu bapa dia betapa sayang dia, betapa dia menghargai jasa ibu bapa dia. Tapi kadang-kadang dengan cara yang salah menyebabkan kita tak dapat nak tengok hasil yang kita nak. Okay. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini, ya Bani Israel. Walaupun Allah Taala tak suka dengan apa orang Yahudi buat, tapi Allah Ta'ala guna uslub. Dan begitu Nabi SAW ajar pada kita. Suatu ketika Nabi duduk dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Lalu datang seorang lelaki yang merupakan ahli keluarga. Dia ada pertalian keluarga dengan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bila tengok dia, Nabi kata, bi'sa akhul ashirah. Ini seburuk-buruk saudara yang ada. Bi'sa, seburuk-buruk. Kalau orang nak pilih jadi saudara, orang akan elak daripada ambil dia ni jadi saudara. Ni seburuk-buruk. Tapi bila dia datang panggil Nabi SAW keluar, Nabi bercakap dengan dia dengan pertuturan yang lembut, dengan baik. Lalu Aisyah dia pelik. Nabi baru kejap sebut inilah seburuk-buruk orang untuk dijadikan saudara. Tapi bila Nabi keluar dengan dia, Nabi cakap dengan pertuturan yang baik. Lalu bila Nabi masuk balik, Aisyah tanya, wahai Rasulullah, kenapa kamu bertutur dengan pertuturan seperti itu, sedangkan kamu dah label dia, dah bagi nama dia dengan bi'sa, dengan seburuk-buruk akhul ashirah, okay, dengan gelaran yang Nabi bagi. Lalu Nabi kata, inna syarran nasi manzilatan indallah man ittaqahu an-nas makhafata syarrih. Okay, maksud dia secara umum dia, Nabi nak sampaikan bahawa kalau kita tak suka pada orang pun, jangan sampai menyebabkan orang tak suka pada kita, orang lari daripada kita. Okay, so Nabi, walaupun Nabi tak suka dengan dia, tapi Nabi jumpa dengan dia, Nabi cakap dengan perkataan yang baik. Okay. Macam tu juga Abu Darda pernah menyebutkan, inna lanabushu fi wujuhi qaumin wa qulubuna latal'anuhum. Abu Darda bila bercakap tentang golongan munafik, orang-orang munafik, mereka tak kenal siapa orang munafik, tapi orang munafik ni boleh dikenali dengan ciri-ciri yang ada pada mereka. Okay, berat bagi mereka nak solat secara umumnya berat bagi orang munafik. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Bila mereka nak bangun nak pergi solat, mereka akan pergi solat tapi dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Dan Nabi SAW bagi tahu ayatul munafiqi salasun, ada tanda-tanda orang munafik. Okay, dan orang munafik ni solat yang paling berat bagi dia adalah solat isyak dan solat subuh. Okay, lalu para sahabat bila tengok ada orang yang memang bila solat cukup lambat, cukup malas, dan ada orang yang solat isyak, solat subuh jarang sangat nampak dia. Okay, dan ada orang bila ada ciri-ciri kemunafikan pada dia, lalu nampak ciri munafik, dan kita kadang tak suka. Abu Darda dia tak suka orang-orang seperti itu, tapi Abu Darda kata apa? Wa inna lanabushu fi wujuhi qaumin wa qulubuna latal'anuhum. Kami senyum depan muka mereka, sedangkan hati-hati kami semua melaknat mereka. Kerana ini yang Islam ajar. Okay, ketika mana Abdullah bin Ubay, siapa tak kenal Abdullah bin Ubay? Abdullah bin Ubay ni menyebabkan 1/3 tentera Islam patah balik dalam peperangan Uhud. Benda yang dia buat ni pengkhianatan yang besar. Tapi bila mana Umar bin Khattab kata, wahai Rasulullah, benarkan aku tebas kepala dia, Nabi kata jangan. Kita tak suka dengan orang, simpan dalam hati. Kita benci dengan orang, simpan dalam hati. Tapi bila kita sampai pada dia, kita bercakap dengan dia, bertutur dengan dia, berkomunikasi dengan dia, kita gunakan uslub yang paling baik. Okay? Dan bahkan bila mana kita nak berdebat dengan orang, berdebat ni dia melibatkan emosi. Dia bukan ilmu, melibatkan emosi. Kita nak berdebat, nak mempertahankan kebenaran. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik, dengan perkataan yang baik. Pilih perkataan yang baik, pilih cara yang baik. Okay, dan begitulah Nabi SAW dapat tarik orang datang kepada Nabi SAW.
Okey, walaupun kadang kita pernah baru ni Isra' dan Mi'raj kan. Kalau orang dengar peristiwa Isra' dan Mi'raj, orang yang berada dalam kelompok para sahabat, bila mereka dengar peristiwa Isra' dan Mi'raj, rasanya ada tak orang nak beriman dengan Nabi SAW? Susah. Bagaimana orang mendakwa bahawa dia bergerak daripada Makkah pergi ke Baitul Maqdis dan kemudian naik ke langit, turun balik, patah balik dalam masa kurang daripada 12 jam? Siapa yang boleh percaya? Tapi kenapa ramai orang masih datang pada Nabi SAW? Kerana akhlak dan peribadi Nabi SAW. Kita ada ayat-ayat yang jarang kita baca dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi SAW ni ada uswah, ada panduan. Okey, dan ada sebahagian mufassir mengatakan kenapa Allah Ta'ala guna perkataan uswah. Okey, uswah ni ta'assi, ikut panduan. Okey, tapi kenapa Allah Ta'ala guna perkataan uswah? Kerana perkataan uswah ni ejaan huruf dia ada hamzah, ada sin, ada ta, ada waw. So dia seolah-olah macam ada perkataan su dekat situ. Sin, waw, hamzah. Su ni benda buruk. Su benda buruk. So nak gambarkan bahawa kalau kamu dalam situasi yang ada sifat mazmumah pada kamu, dengki, cemburu, marah, apa lagi ada sifat mazmumah pada kamu, kamu tengok pada Nabi SAW. Nabi pun manusia, ada sifat-sifat ni. Bagaimana Nabi tunjuk pada kita, Nabi kontrol perasaan ni macam mana. Yang sebab tu kita nampak daripada Nabi apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, kamu berada di atas khuluqin azim, kepribadian yang sangat agung, sangat hebat. Kita tak nampak benda buruk daripada Nabi SAW. Tapi para sahabat bila bercerita, kadang tengok Nabi marah, Nabi tak suka, Nabi ada macam peristiwa Aisyah radhiyallahu taala anha, seolah-olah Nabi terkesan dengan apa tuduhan orang munafik terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi manusia ada, tapi bila orang tengok bagaimana Nabi sampaikan, Nabi terjemahkan benda tu dalam kehidupan, maka nampak kepribadian Nabi SAW adalah kepribadian yang baik. Orang bila bercerita yang baik tentang Nabi SAW. Baik, ya Bani Israel. Okay, lalu Allah Ta'ala panggil Bani Israel dengan panggilan yang harmoni, yang baik. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Lalu Allah Subhanahu wa taala, bila mana Allah Subhanahu wa taala nak ajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, nak beri perintah, nak bagi larangan, maka di sana ada asalib, ada uslub-uslub, ada cara-caranya Allah Taala nak bagi. Ada cara Allah Ta'ala bagi dengan bagi ganjaran. Kamu buat macam ni dapat jannatin tajri min tahtihal anhar. Kamu tak buat benda ni, maka dapat neraka contohnya. Okay, so Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada bentuk-bentuk cara-cara bagaimana Allah Ta'ala nak tarik manusia ke arah kebaikan dan kebenaran. Dan antara cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala ajak manusia kepada kebenaran adalah dengan cara ingatkan semula nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita. Sebab tu bila mana kita mulakan, kebanyakan para ustaz bila dia mulakan dia punya ceramah ke khutbah ke apa, dia akan ingatkan kita dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Dengan tengok nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada kita dan kita bandingkan dengan orang yang tak dapat nikmat tu, fa innahu ajdaru, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kamu akan rasa nikmat Allah Ta'ala, kamu akan rasa sayangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada kamu, kamu akan rasa betapa kamu dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila kamu tengok nikmat-nikmat yang ada pada kamu tapi tak ada pada orang lain. Okay. Lalu kerana tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala sebut Allah bersifat Al-Mannan. Al-Mannan, maha pemberi, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berhak untuk sebut balik, aku telah beri nikmat pada kamu. Dan benda ni tidak boleh disebut oleh mana-mana manusia. Tak ada makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh buat seperti ini. Bahkan dalam satu riwayat Nabi SAW menyebutkan antara orang yang Allah Ta'ala tak akan pandang dia pada hari kiamat dan tak akan bercakap dengan dia pada hari kiamat adalah Al-Mannan. Orang yang dah buat baik pada orang, dia buat jasa pada orang, dia bagi pengorbanan pada orang, kemudian sampai satu masa dia ungkit balik.
Dia ungkit balik apa yang dia sebutkan. So ini Al-Mannan. Yang boleh jadi Al-Mannan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kita kalau kita bagi nikmat pun itu rezeki yang Allah Taala telah tetapkan bagi dia. Bukan kita yang bagi sebenarnya. Walaupun kita yang wa ma ramaita idh ramaita, walaupun kita yang mubasyarah, kita yang buat benda tu, tetapi yang menentukan benda tu terjadi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, lalu Allah Subhanahu Wa Taala dalam situasi Bani Israel ini, maka Allah Taala kata kepada mereka, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Allah Taala nak kamu beriman, dan Allah Taala nak dengan cara apa? Kamu ingat balik apa nikmat-nikmat yang Allah Taala berikan kepada kamu. Allah Taala selamatkan atuk nenek moyang kamu daripada Firaun. Kalau tak selamat tu, kamu dah tak ada dah kat dunia ni. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bagi apa? Kamu dapat kekuasaan dunia. Bila masuk Baitul Maqdis je, Allah Taala janjikan kepada kamu, kamu akan dapat menguasai dunia. Okey, dan sampai mereka boleh menyombong di atas muka bumi, wala ta'lunna 'uluwan kabira. Okey, kamu akan duduk dekat kedudukan yang sangat tinggi sampai kamu boleh berbangga depan orang lain. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Sampai ke tahap mereka mendakwa bahawa mereka adalah anak-anak Tuhan dan manusia-manusia yang paling disayangi Tuhan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada mereka, ingat balik nikmat-nikmat ni agar kamu tahu bahawa kamu ni sebenarnya adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, hamba pada Allah Taala, dan kamu kena tunjukkan ketaatan kamu pada Allah Taala. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan uzkuru. Okey, perkataan zikr, okey, dia ada dua makna. Okey, dua makna yang kita boleh nampak penggunaan. Yang pertama, bila kita sebut zikrun, okey, zikrun, antara makna zikrun adalah zikrayat, zakara, maksud dia ingat. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Bani Israel untuk ingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala berikan kepada kamu. Dan antara makna zikrun juga adalah yang kita buat hari-hari. Kita berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis solat kita berzikir, ada time-time kita berzikir menyebut nama Allah Taala. So zikir tu maksud dia apa? Sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. So dalam situasi Allah Subhanahu Wa Taala minta Bani Israel ni ingat, bagaimana cara nak ingat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala pada kita? Sentiasa sebut nikmat-nikmat Allah Taala pada kita. Sebut nikmat Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Allah Taala bagi kesihatan yang baik pada kita. Allah Taala bagi fizikal yang baik pada kita. Allah Taala bagi anak-anak pada kita, betapa gembira. Keluarga yang bahagia pada kita. Rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita. Dalam keadaan kita tengok di sekeliling kita ada orang yang tak dapat nikmat seperti kita, lalu sentiasa sebut, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith innallaha yuhibbu an yura atharu ni'amihi ala 'abdihi. Allah Taala suka benda yang Allah Taala, antara benda yang Allah Taala paling suka ialah apabila seseorang itu menunjukkan athar nikmat Allah Taala pada dia, kesan. Allah Ta'ala bagi dia ilmu, lalu dia tunjukkan ilmu dia dengan dia mengajar orang, dia betulkan kesalahan orang, dia maksudnya dia memberi manfaat kepada orang di sekeliling dia dan pada diri dia sendiri dengan ilmu dia. Orang Allah Ta'ala bagi harta pada dia, lalu dia gunakan harta dia untuk memberi manfaat pada diri dia dan orang lain, dan begitulah seterusnya. Uzkuru datang dengan dua, kita ingat nikmat Allah Ta'ala dengan cara kita menyebut nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada kita. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ini yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak ajar pada kita. Uzkuru ni'mati, ingat nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala boleh sebut sampai takat tu ya. Boleh uzkuru ni'mati, ini dah cukup dah. Ya Bani Israel uzkuru ni'mati, dah. Tetapi ta'adduban, Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita supaya beradab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam keadaan kita ingat nikmat Allah Ta'ala dan sebut nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kena sebut juga bahawa nikmat ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena sebut. Okay? Kenderaan yang cantik, bila orang tajuk cantik kereta ni, alhamdulillah Allah Ta'ala bagi pada saya. Okay? Dapat keluarga yang baik, isteri yang salihah, suami yang saleh, lalu sebut Allah Ta'ala bagi dia pada saya. Nisbahkan, sentiasa nisbahkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bahkan semua kebaikan-kebaikan adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun kalau tak sebut ni pun tak ada masalah. Kita tahu, kita memang kalau kita sebut alhamdulillah tu kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Okey, tanpa kita sebut ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala apa semua. Okey, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak semua kebaikan tu dinisbahkan kepada dia. Okey, sebab apa? Sebab macam kalaulah kita ambil contoh perumpamaan manusia, kita buat baik pada orang. Okey, lalu orang tu bila dia bercerita tentang orang-orang yang telah membuat baik kepada dia, kita suka tak nak dengar nama kita disebutkan? Kita suka, kita dah tolong dia, kita dah bagi macam-macam pada dia, tapi tiba-tiba bila dia bercakap, dia tak sebut langsung nama kita. Okey, dia apa, contohnya dia pergi belajar, sambung belajar sampai ke tahap PhD. So, dan ada orang yang bagi sumbangan pada dia, yang bantu dia. Okay, lalu bila dia bagi ucapan lepas dia dapat PhD tu, sebut, okey, saya buat ni kerana saya qiyamul-lail, saya berdoa pada Allah Ta'ala apa semua, tanpa dia mengucapkan sikit pun rasa berterima kasih dia kepada manusia. Dia berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu baik dah, tapi dia tak berterima kasih pada manusia, menyebabkan orang yang dah lama bantu dia, tolong dia, dia akan terasa hati. Itu pada manusia. Bayangkan bagaimana Allah Ta'ala yang memberi segala macam nikmat pada dia, tiba-tiba dia tak ingat langsung pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila mana dia nak menceritakan tentang nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, boleh kita bayangkan bagaimana kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada orang-orang seperti ini. Tengok kisah Qarun, macam mana Allah Ta'ala hukum Qarun hanya kerana Qarun ni kata, qala innama utituhu ala ilmin indi. Ya, aku dapat semua harta aku ni kerana apa? Kerana kepandaian aku, kerana ilmu yang ada pada aku, kata Qarun. Allah Ta'ala tenggelamkan dia dengan harta-hartanya sekali. Ni'mati allati an'amtu alaikum. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut benda ni kerana Allah Ta'ala tadi nak nisbahkan benda baik pada Allah Ta'ala. Dan pada masa yang sama, bila mana Allah Ta'ala suka untuk dinisbahkan benda baik pada Allah Ta'ala, benda buruk jangan kita nisbahkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kita tahu dalam takdir kehidupan kita, ketentuan kita, semua ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi ta'adduban, beradab dengan Allah Ta'ala, kita tidak nisbahkan benda-benda yang buruk pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang kita sakit, lalu kita sakit, kita tahu Allah Ta'ala bagi kita sakit, dan kita husnuzan dengan Allah Ta'ala. Sakit yang Allah Ta'ala bagi ni adalah untuk kafarah kepada dosa-dosa kita. Allah Ta'ala hadkan kita punya harta kita. Kita kata, kenapa lah tak kaya, buat bisnes ni dah bertahun-tahun lama, kenapa tak kaya-kaya lagi? Lalu kerana ada Allah Ta'ala dah tetapkan, Allah Ta'ala dah qadar ni ketetapan, had, sempadan, Allah Ta'ala dah tetapkan begitu. Okay, lalu apabila kita nak berbicara tentang benda-benda yang nampak buruk pada kita, maka jangan nisbahkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oh, Allah Ta'ala bagi aku sakit, Allah Ta'ala yang bagi COVID-19, Allah Ta'ala yang bagi tu, bagi benda-benda buruk. Adab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kata ini peringatan bagi kita. Walaupun kita tahu semua ni datang daripada Allah Ta'ala, tapi kita cuba kontrol untuk tidak nisbahkan benda-benda buruk pada Allah Ta'ala. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Okey, itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dua perkara pada Bani Israel. Yang pertama, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Sebut balik semua nikmat-nikmat aku. Buka balik buku-buku yang lama-lama, yang sejarah-sejarah kamu, tengok balik apa nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kamu, dan tengok bahawa wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ini antara nikmat yang paling besar. Bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi tafdil, melebihkan seseorang daripada orang-orang yang lain, itu antara nikmat yang paling agung. Okay, sebab tafdil ni adalah sebahagian daripada nikmat. Allah Ta'ala dah cerita tadi tentang nikmat, tapi kenapa Allah Ta'ala asingkan benda ni? Kerana nak bagi tahu antara nikmat Allah Ta'ala paling besar ialah apabila Allah Ta'ala angkat darjat seseorang. Kerana Nabi SAW cerita macam mana caranya untuk Allah Ta'ala angkat darjat seseorang. Dia bukan datang-datang, dia jadi famous, jadi hebat, jadi orang kagum dengan dia dekat dunia. Dia bermula daripada langit. Bila mana Allah Ta'ala suka kepada seseorang, Allah Ta'ala nak angkat darjat seseorang, maka Allah Ta'ala akan panggil Jibril. Okay, innallaha idza ahabba fulanan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Dan Allah Ta'ala kata pada Jibril, wahai Jibril, aku cinta pada orang ni, aku suka pada orang ni, maka hendaklah kamu suka pada orang ni.
Dan Jibril bila dia dapat benda tu, dia turun dekat para malaikat yang lain dan dia bagi tahu, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Allah Ta'ala cinta dan suka pada orang ni, lalu cintalah kamu, sayanglah kamu pada orang ni. Setelah penghuni langit semua sayang pada orang ni, maka summa yudha'u lahul qabulu fil ard, barulah pada waktu tu Allah Ta'ala bagi darjatnya diangkat. Wa faddalakum 'alal 'alamin wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Aku telah melebihkan kamu daripada masyarakat lain. Dalam Bani Israel ni, dia bukan hidup dia sahaja. Ada kabilah-kabilah lain. Kalau macam Bani Israel yang ada dekat Mesir, ada Qibti. Okay, Bani Israel yang ada pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ada kumpulan-kumpulan lain selain Bani Israel. Ada bangsa-bangsa lain selain Bani Israel. Okay, Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Isa alaihissalam, masa tu mungkin orang Arab Yaman pun dah ada dekat situ. So ada bangsa-bangsa lain selain Bani Israel. Tetapi kalau kita buka lipatan sejarah, buku-buku sejarah, cerita siapa yang paling banyak sekali ada dalam buku-buku sejarah? Cerita siapa paling banyak? Bani Israel. Kabilah lain nak cari cerita tentang mereka susah, sampai kena gali, kena pergi buat arkeologi baru jumpa ada tinggalan-tinggalan sejarah yang lama. Tapi Bani Israel ni tak payah, cerita dia ada dan diwarisi turun temurun, generasi demi generasi. Semua bercerita tentang Bani Israel. Tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala angkat darjat kedudukan Bani Israel. Lalu kemudiannya bila sampai Allah Ta'ala bagi kekayaan pada mereka, kekuasaan pada mereka, keamanan pada mereka, lalu Allah Ta'ala minta pada mereka untuk beriman kepada Nabi yang terakhir ni, untuk beriman kepada Nabi yang terakhir. Okay. Tapi itulah satu-satunya perkara yang mereka tak nak buat. Mereka bukan tak beriman pada Allah Ta'ala, mereka bukan tak beriman dengan Nabi Musa dan para Nabi Bani Israel, tapi mereka tak boleh nak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Dan kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ayat yang seterusnya, ayat ke-123. Sempat ambil ayat 123. Kita ambil ayat ayat ni sebenarnya ulangan. Benda ni dah Allah Taala sebut dah sebelum ni. Dekat ayat ya Bani Israil ladhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ayat surah berapa? Surah 6 Okay, ayat yang sama Allah Subhanahu Wa Taala sebut sebiji ayat dia belakang tu sikit je ada perubahan. Ayat muka surat ya Bani Israil, ayat 40 dan ayat 40 daripada surah ayat 40 dan ayat 48 daripada surah Al-Baqarah muka surat 7. Okey, ayat yang sama Allah Taala ulang, dan Allah Taala ulangan ayat-ayat ini adalah bentuk penegasan. Okay, Allah Ta'ala nak bagi tahu pada Bani Israel. Bani Israel ni bila kita nak ajar mereka, maka inilah cara dia. Okay, suruh mereka ingat balik nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Okey, baik, ayat 123 kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Baik, dalam ayat ni sebelum kita tengok ceritanya, okey, pertama tengok pada tajzi. Okey, kita sebut pada huruf jim. Okey, huruf jim dia tak boleh ada apa? Angin. Okey, dia tak boleh ada angin. So jangan baca taj. Nampak? Taj ada angin. Taj. So hilangkan angin ni. Taj. Nampak tak ada angin? Taj.
Okey, beza. Tajzi nafsun an nafsin. Okey, hati-hati daripada melantun qalqalah pada huruf fa. Nafsun an nafsin syai'a. Okey, ya pun sama. Syai'a. Okey, jangan syai'a. Okey, syai'a. Wala yuqa. Yang ni qalqalah kena lantunkan. Yuqbalu minha adl. Kalau nak berhenti, dal kena sebut, lam pun kena sebut. Okey, adl. Wala tanfa'uha syafa'atun wala hum yunsarun. Baik. Okey, kalau kita tengok dekat sini, nafsun an nafsin, nampak? Nafsun an. Okey, dengung dekat situ, dengung yang nipis. Maka kita rendahkan kita punya lidah. An nafsin syai'. Okey, dengung dia akan ikut huruf selepas dia. Okey, kalau huruf selepas huruf berdengung tu huruf nipis, maka kita nipiskan, kita ringankan dengung tu. Tapi kalau huruf selepas huruf berdengung tu huruf tebal, maka kita tebalkan. Okey, macam nafsin syai'an wala, ni semua nipis. Adlu wala tanfa'uha, ni semua nipis. Okey, tapi bila kita sampai pada wala hum yunsarun, nampak? Yunsarun, nampak ketebalan yang ada pada dengung tu. Kerana apa? Kerana huruf sad selepas nun. Nun huruf berdengung. Huruf berdengung dua je, mim atau nun mati. Okey, so tengok lepas nun mati, kalau huruf tebal, okey, antaranya sad, maka kita tebalkan. Yunsarun. Okey, baik. Ayat ke-123, wattaqu. Okey, lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wattaqu. Ittaqu maksudnya bertakwa. Apa maksud takwa? An taj'ala bainaka wa baina azabillahi wiqayah. Takutlah kamu, letakkan sempadan, letakkan ada dinding antara kamu dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Wattaqu. Bagaimana cara nak bertakwa pada Allah Taala? Dengan mentaati Nabi SAW. Ini takwa yang paling tinggi. Dan kita cukup ajaib. Okay, dalam keadaan Nabi dah berusaha 23 tahun untuk sampaikan agama kepada kita, tapi ada sebahagian manusia bila dia mengajar orang tentang agama, tentang Allah Ta'ala, tentang Nabi SAW, dia bawa kita kepada benda yang tak dibawa oleh Nabi SAW. Dan ini kita sangat pelik dan ajaib dengan situasi seperti ini. Okay. Sedangkan Allah Ta'ala kata kita nak pergi jumpa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu dan sebaik-baik bekalan untuk kamu bawa jumpa Allah Ta'ala adalah taqwa. Bahkan Allah Ta'ala kata innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Ta'ala menerima amal ibadat kita hanya jika ada taqwa dalam diri kita, baru Allah Ta'ala terima amal ibadat kita. Selesai tanggungjawab, ya, selesai tanggungjawab kita. Tetapi Allah Ta'ala terima atau tidak, dia bergantung kepada sama ada taqwa dalam diri kita ataupun tidak. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, setelah mana Allah Ta'ala ingatkan Bani Israel supaya beriman dengan Nabi SAW, maka Allah Ta'ala kata wattaqu, berimanlah kamu kepada Nabi SAW. Sebab apa? Wahai Bani Israel, kalau kamu tak beriman dengan Nabi SAW, kamu tak dapatkan ketakwaan ini, maka yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Akan datang suatu hari nanti, wahai Bani Israel, di mana hari tersebut la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Tak ada orang yang dapat menyelamatkan orang yang lain. Okay, akan datang hari akhirat, hari kiamat, di mana pada hari itu semua manusia hanya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia diberikan kitab amalan dia, lalu dia dihisap segala amalan dia. Hanya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dengar dalam kehidupan kita di dunia ada orang boleh tolong orang lain, boleh bagi syafaat pada orang lain. Kita dengar yang tu je. Sambil kita terabaikan bahawa nak memberi syafaat pada hari akhirat, nak bantu orang pada hari akhirat, perlukan keizinan daripada Allah Ta'ala. Kita, Nabi SAW sendiri kena pergi minta izin pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana orang selain Nabi SAW? Kita duk sebut Nabi boleh tolong, Nabi boleh bagi syafaat.
Nabi boleh bagi syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih, kecuali dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Taala bagi kaedah yang jelas. Pada hari kiamat nanti tak ada orang dapat tolong orang lain dengan melainkan dengan keizinan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Bani Israel, benda yang kamu kena cari sekarang ni adalah ketaatan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Okay. Dalam keadaan kita nak ikut Nabi SAW, nak ikut para ulama yang datang selepas Nabi SAW, benda pertama yang kita kena tengok, Allah Ta'ala redha ke tak dengan perbuatan ni, Allah Ta'ala suka ke tak dengan perbuatan ni. Ini benda yang kita kena tengok dulu. Bukan tengok tok guru kita suka ke, tok guru kita ajar ke, kena beradab dengan tok guru ke. Benda pertama dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepas yang tu baru kita tengok yang lain. Baru tengok dengan ibu bapa, baru tengok hatta ibu bapa pun Allah Ta'ala kata kalau syirik, mereka syirik pada Allah Ta'ala, maka jangan taat pada mereka. Ibu bapa Allah Ta'ala letak ketaatan ibu bapa ni tinggi. Okay, sampai uququl walidain ni, derhaka pada ibu bapa ni antara dosa paling besar Allah Ta'ala letak. Al-kabairu al-isyraku billah. Dosa besar ni pertama syirik pada Allah Ta'ala. Lepas syirik apa? Uququl walidain. Derhaka pada kedua ibu bapa. Tapi kalau mereka melanggar Allah Subhanahu wa taala, mereka tak taat pada Allah Subhanahu wa taala, kufur pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala kata tak ada ketaatan. Hatta pada pemimpin-pemimpin kita, macam cerita seorang lelaki yang Nabi SAW hantar dia jadi panglima perang, okay, ketua kepada kumpulan tentera. Lalu dia keluar dengan kumpulan tentera ni, lalu dia kata Nabi SAW suruh kamu semua taat kepada aku. Okey, orang ada dia masa dia jadi tentera tu emosi dia tak stabil, ada benda jadi pada dia lah. Okey, lalu bila dia tengok ada orang tak dengar cakap dia pun panggil. Bukankah Nabi SAW suruh taat kepada aku? Ya. Semua tentera dia kata ya. Lalu dia kata pergi cari kayu api, nyalakan kayu api, masuk kamu seorang-seorang dalam kayu api ni. Lalu tentera dia kata apa? Wahai nama dia Abdullah bin Abi Huzafah. Dia kata, wahai Abdullah, kami beriman dengan Nabi SAW sebab nak lari daripada api neraka. Tiba-tiba kamu suruh kami masuk dalam api. Semua tak nak masuk. Okay, lalu bila sampai cerita ni kepada Nabi SAW, lalu Nabi kata kalau semua masuk dalam api tu, maka semua akan binasa. Maksudnya semua akan masuk neraka lah. Sebab apa? Sebab Nabi kata tidak ada ketaatan dalam perkara-perkara maksiat. Okay, tidak ada ketaatan melainkan pada perkara innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan ini hanya pada perkara-perkara yang baik. Maksudnya Allah Ta'ala nak kita tengok dulu apa Allah Ta'ala kata, baru kemudiannya kita tengok apa yang tok guru kita kata, ibu bapa kita kata, suami kita kata, semua bergantung kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Okay? La tajzi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha adl. Okey, dan pada hari tersebut wahai Bani Israel, kalau kamu gagal pada hari ni, bayangkan kita ni kita nak bayangkan situasi kita dekat hari akhirat nanti. Kalau kita gagal dalam kehidupan dunia kita boleh bayangkan, tengok balik usia kita yang lepas, umur kita yang lepas, apa yang kita boleh buat dalam kehidupan yang lepas tapi kita tak dapat buat, lalu kita rasa kerugiannya kita pada waktu tu. Okey, macam kalau dulu kita ada anak-anak yang kecil contohnya, tapi kita gagal untuk habiskan masa dengan mereka, nak bergurau senda dengan mereka. So sekarang dah besar, nak bergurau senda dah tak boleh dah. Okay, semua dah berjanggut, dah berjambang, semua segan nak bergurau, nak gelak ketawa dah sekarang. So kita terlepas yang tu, lalu kita tengok, bila tengok ada orang lain main dengan anak-anak dia, rasa sedih. Okay, kita rasa teringat memori kalaulah dapat patah balik. Kita rasa dia punya kerugian tu, kita rasa penyesalan tu ada. Dan begitulah Allah Subhanahu Wa Taala suruh gambarkan. Dekat dunia ni mungkin kita ada peluang lagi. Okey, kalau kita terlepas untuk bergembira, untuk bersama-sama dengan anak cucu kita pada usia 50 tahun, 60 tahun mungkin kita boleh buat lagi. Tetapi apabila kita sampai pada hari akhirat, dapat ketentuan daripada Allah Ta'ala, tiba-tiba kata tempat kamu dalam neraka. Bayangkan macam mana kita nak selamatkan diri. Kita menyesal, menitis air mata darah pun dia tak ada manfaat dah. Sebab tu Allah Ta'ala ingatkan daripada kita kat dunia lagi.
Hari kiamat nanti tak ada orang boleh selamatkan kamu, dan hari kiamat nanti kamu buat apa pun pada Allah Subhanahu Wa Taala, nak bagian dengan apa pun Allah Subhanahu Wa Taala takkan terima. Wala yuqbalu minha adlun. Adlun ni benda yang kita nak bagi sebagai ganti. Contoh, ya Allah aku tak nak kena azab pada hari ni, ambillah tangan aku sebiji, ambillah mata aku sebiji. Allah Ta'ala kata la yuqbalu minha adlun. Allah Ta'ala takkan terima apa-apa pun. Okay, walaupun kita sujud lama kat dunia ni, mungkin kita bersalah dengan orang, kita boleh minta maaf, hari-hari jumpa dia minta maaf, kita boleh buat baik bagi pihak dia, tapi pada hari akhirat tak ada dah. Benda-benda ni semua tak ada. So jangan sampai tahap penyesalan tu sampai. Sebab sampai kat situ kita tak boleh nak kata apa dah. Dekat dunia ni mungkin kita boleh lagi, sempat lagi, tapi kalau dah sampai ke akhirat, wal-iyazu billah, wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha syafa'ah. Okay, dan pada asalnya setiap jiwa ni tidak akan memberi manfaat kepada dia syafaat. Kalau kita kat dunia ni kita dah pakat dah, nanti dekat hari akhirat nanti tuan pengurusi nanti kalau tak jumpa saya jumpa tuan pengurusi nanti minta syafaat, boleh lah. Dekat dunia ni boleh lah tuan pengurusi kata insya-Allah saya bagi syafaat pada ustaz. Sampai ke hari kiamat nanti, ke hari akhirat ni boleh ke dapat? Confirm dapat 100%. Kita pun tak boleh nak bagi jaminan seperti itu. Sebab apa? Semuanya di bawah kuasa Allah Ta'ala dan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala sebut wala tanfa'uha syafa'ah. Itu yang kita kena pegang dulu. Okey, bukan yang kita pegang boleh dapat syafaat, boleh dapat syafaat. Tak kisahlah buat dosa kat dunia ni. Aku ni umat Nabi SAW. Nabi kata syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaat aku adalah untuk orang yang buat dosa besar di kalangan umat aku. Lalu buat dosa besar pun tak ada masalah, sebab Nabi SAW akan bagi syafaat. Confirm je, yakin kita dapat syafaat Nabi SAW. Allah Ta'ala bagi Nabi memberi syafaat, ya. Pada kita belum tentu. Syafaat Nabi tu confirm, tapi untuk kita belum tentu lagi. Okey, sebab tu Allah Ta'ala kata benda yang patut kita letak, wahai orang-orang Yahudi. Ayat ni walaupun tuju pada orang Yahudi, tapi dia diletakkan dalam Al-Quran. Dan yang baca Al-Quran ni siapa? Kita, orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So ayat ni pada masa yang sama tuju pada kita. Wala tanfa'uha syafa'ah. Tidak akan memberi syafaat kepada tidak akan bermanfaat syafaat kepada kita. Dah pakat awal-awal pun tidak akan memberi syafaat. Wala hum yunsarun. Dan tidak ada orang yang akan dapat menyelamatkan kita. Bila mana kita dah ditentukan, kalau kita ditentukan masuk syurga Allah, betapa gembiranya kita pada waktu tu. Tapi kalau kita ditentukan sebaliknya, maka ingatlah, daripada sekarang ingatlah, tidak ada sesiapa yang akan dapat menyelamatkan kita. Wala hum yunsarun. Mereka tidak akan dibantu, tidak akan ditolong, dan tidak akan ada siapa-siapa yang akan memenangkan dia. Okey, katalah kalau kita dah ditentukan masuk dalam neraka, lalu kita pun cuba untuk cari orang untuk letakkan kesalahan pada orang tu. Ya Allah, dulu aku buat benda ni kerana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahzab, pada penghujung surah Ahzab, fa'adalluna sabila. Apa ayat dia? Saya lupa dah. Ya Allah, orang-orang yang menyebabkan kami buat macam ni adalah kubara'ana. Orang-orang yang berkuasa di kalangan kami. Dialah yang menyebabkan kami ni kufur pada Engkau, ya Allah. Dialah yang menyebabkan kami ni buat dosa pada Engkau, ya Allah. Kita letak alasan macam mana sekalipun, kesalahan pada orang macam mana sekalipun, bila Allah Ta'ala dah tentukan wala hum yunsarun, tak ada sesiapa yang dapat selamatkan kita. Sebab tu kita ambil peluang. Allah Ta'ala bagi ruang dan masa pada kita. Pintu taubat dia hanya tertutup apabila sampai dua keadaan je. Sama ada matahari terbit daripada sebelah barat, ataupun ketika mana kita nazak dah nak meninggal dunia. Itu time pintu taubat tertutup. Selain daripada tu, pintu taubat sentiasa terbuka. Pintu ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa terbuka. Ada orang yang masuk syurga tanpa solat satu rakaat pun. Okay, tapi kerana dia iman dia pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia sempat bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna ahadakum, kata Nabi, la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhulaha. Ada orang-orang di kalangan kamu, kata Nabi SAW, dia beramal dengan amalan ahli neraka. Orang tengok dia, orang kata ini confirm jadi ahli neraka. Tetapi pada penghujung hayat dia mendapat kesedaran. Lalu dia ubah diri dia. Walaupun dia dapat kesedaran dalam tempoh sebulan ke 2 bulan ke,
Tapi kalau dia ada kesedaran dan dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala kata apa? Nabi kata apa? Fayadkhulaha fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhulaha. Lalu dia beramal dengan amalan ahli syurga, lalu dia masuk pada penghujung hayat dia. Sebab tu kita tengok diri kita, tepuk dada kita, tanya keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kat mana kita dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Kat mana kita nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita, apa yang kita buat? Okay, Allah Ta'ala bukan suruh kita 24 jam ambil tangan ni berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, ada benda-benda lain Allah Ta'ala minta. Dan Allah Ta'ala bagi kita akal untuk tahu apa fungsi tangan kita ni. Cuma Allah Ta'ala nak tengok apa yang kamu boleh tunjukkan dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kamu, bagaimana kamu menjadi seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rebut peluang kita berada di dunia ni, kesempatan yang Allah Ta'ala berikan ni, sebelum sampai waktu kita dah tak ada peluang lagi untuk dapat kebaikan-kebaikan ni. Sampaikan ada orang yang merayu pada Allah Subhanahu Wa Taala nak balik ke dunia ni untuk apa? Untuk fa'as-saddaq, untuk bersedekah je. Nak bersedekah je. Dia tahu dekat dunia dulu dia ada kelebihan-kelebihan Allah Ta'ala bagi. Lalu dia minta merayu pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kembalikan aku dekat dunia supaya fa'as-saddaq, supaya aku boleh bersedekah ya Allah. Tapi wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Bila sampai tempoh masa Allah Ta'ala kata ini waktu azab kamu, ini waktu kematian kamu, maka tidak ada orang yang akan dapat mengubahnya. Okey, tu ayat 123. Sempat masuk ayat 124? Dah azan? Dah. Okey. So ayat 124 ni pun masuk cerita baru, cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. So kita akan tangguhkan ke sesi kita yang akan datang insya-Allah. Okey, lalu ambil pengajaran daripada apa yang kita dengar, saya sendiri dan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kadang-kadang bila kita yang mengajar ni pun, kadang-kadang bila kita mengajar kita tak terasa. Sebab apa? Kita mengajar ni kadang-kadang kita mengajar dengan ilmu, dengan kepala, dengan otak dan pemikiran, tapi kadang-kadang dia tak sampai pada hati kita. Okey, lalu bila ada situasi dan ayat-ayat yang menyentuh jiwa kita, maka ambillah benda ni sebagai turning point dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, semua orang akan menyesal dekat hari akhirat nanti. Orang yang beriman pun akan menyesal, orang yang kafir pun akan menyesal. Orang yang banyak buat dosa dan maksiat, dia menyesal kerana kenapa dia buat maksiat dan dosa. Dan orang yang beriman, dia akan menyesal. Menyesal sebab apa? Kenapa dia gagal untuk gunakan setiap kesempatan yang Allah Ta'ala beri pada dia untuk dia doublekan amalan dia, untuk dia triplekan pahala dia pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu muhasabah diri kita. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada malam ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk itu tentunya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada malam ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.